Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis-salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita menyambung kembali siri bimbingan pemantapan dalam pemahaman hukum yang berkaitan dengan lahnun ataupun kesilapan di dalam membaca kitab suci Al-Quran. Dan kali ini kita masuk pada siri yang ke-30, menunjukkan memang banyak perbincangan yang berlaku, yang berlalu. Dan pada kali ini saya mengkhususkan kita tinggalkan sekejap sambungan daripada kertas kerja rujukan kita, dan saya nak membaca berkaitan pribadi Nabi, pribadi dan budi pekerti Nabi SAW. Lantaran kita pun baru saja melalui siri penghayatan Maulidur Rasul SAW, dan yang ingin kita perkatakan di sini yang ada kena mengena dengan hukum membaca Al-Quran. Dan saya ingin merujuk kepada sebuah kitab yang pernah disebut di antaranya oleh kumpulan ulama daripada negara Jordan, di antara bumi Anbiya. Sekiranya kamu ingin memasukkan Rasulullah SAW di dalam rumahmu, maka milikilah kitab ini, katanya. Seolah-olah kalau kamu memiliki kitab ini, kamu mengundang baginda Nabi SAW di dalam kediamanmu. Itulah kitab yang dinamakan Asy-Syama'il. Asy-Syama'il ini boleh kita terjemahkan sebagai pribadi dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, personality Nabi, ya. Dan saya ingin memetik satu daripada bahagian dia, berada di muka surat 135 pada bab yang ke-44. Boleh kita namakan tajuk ini sebagai tajuk istimewa lahan kita, Tuan Abdul Aziz, sebagai Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Tajuk yang cukup cantik, yang semestinya inilah menjadi rujukan tata cara baca Al-Quran kita, agar kita terpelihara daripada melakukan apa jua bentuk lahan. Kerana kitab suci Al-Quran yang merupakan mukjizat yang masih kekal dan yang teragung yang ada pada batang tubuh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim, ya, kalam Allah. Ya, jadi kita nak bincang yang ini pada siri ke-30 ini. Kalau tak sempat habis, kita lanjut 31. Tapi tidaklah tajuk yang begitu panjang. Cuma pribadi Nabi di dalam membaca Quran bagaimana. Ya. Baik. Kalau kita lihat
katakan ini, haddatsana Qutaibah bin Sa'id Thalalaythu an ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibni Mamlak an Ya'la ibni Mamlak annahu sa'ala Salamah an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan kepada kami, haddatsana, diriwayatkan oleh Qutaibah, seorang sahabat nama Qutaibah ibn Sa'id. Ini nama-nama yang patut kita kena dengar balik lah. Sebab kebelakangan ni nama-nama semua ala selebriti belaka. Nak bagi nama anak cucu yang baru lahir pun sampaikan tak cukup ruang borang pendaftaran nama kotak tu. Nama-nama panggilnya pendek je. Ya. Jadi nama-namanya, nama-nama yang hebat ni patut kita ketengahkan balik. Ya. Qutaibah ibn Sa'id, ya. Daripada Al-Layth, daripada Al-Layth, ya. Daripada Abi Mulaikah, dan juga yang bersumberkan daripada Ya'la bin Mamlak, ataupun dibaca Mumlik, boleh juga. Nama Arab ni ada kepelbagaian sebutan. Ada yang membaca Mamlak, ada yang membaca Mumlik. Ya. Dikemukakan, dia kata sesungguhnya ia. Siapa ia? Ya'la. Ya'la, ya. Nama yang akhir sekali. Sebab sumber ni daripada Ya'la bin Mamlak. Sesungguhnya ia bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Ya'la ni ditanya pada Ummu Salamah, macam mana cara Nabi baca Quran ni? Sebab kalau ikut Nabi, insya-Allah taala terpelihara daripada kesilapan. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang buat silap saja baca Quran, baginda akan terus memberikan nasihat, teguran dan pandangan. Kalau silap saja melakukan ibadah solat, maka terus kalau solat cara kesilapan tu yang ketara, Nabi semua sembahyang semula. Ya, nak ceritakan inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kata, lantas ia meniru suatu bacaan yang jelas dan bertartil, harfan, ya. Perkataan demi perkataan. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni membaca Al-Quran dengan sangat jelas. Dengan sangat jelas, perkataan demi perkataan. Mufassaratan ni jelas, clear. Tak ada lah ngongik, ya. Baca orang berbisik. Jelas Nabi baca, terang. Dan terang itu pula harfan, satu perkataan demi satu perkataan kita boleh dengar dengan begitu nyata. Bismillahirrahmanirrahim, terang. Ada orang baca Quran, orang kampung saya baca Quran di tengkuk.
tubik sini. Oh berat pokok ni. Ya, sampai kan ulama dalam kitab orang yang murid sebut ada huruf-huruf bunyi macam lebah, ada huruf-huruf bunyi macam belalang, ada huruf-huruf bunyi macam apa ni angsa. Ya. Dan saya tambah ada huruf-huruf bunyi macam itik serati, macam itik nila. Orang sekarang kata itik gembor-gembor. Ya. Datang kita baca Quran, letak sini. Mana boleh jelas? Ya, tak boleh jelas. Jadi Nabi SAW dia baca Quran dengan begitu terang. Ya, dengan begitu terang. Baik, kita teruskan. Itu nombor satu. Maknanya kalau nak mengelakkan daripada berlaku lahan, bacalah dengan terang. Kalau kita baca terang, orang lain pun boleh ambil manfaat daripada bacaan kita, boleh tumpang dengar. Tapi kalau kita baca perlahan, ya, bagaimana orang lain nak tumpang manfaat? Hanya mungkin orang lain itu tumpang berada dalam majlis yang Quran dibacakan saja, tapi tak tahu apa yang dibacakan. Jadi mana baca terang ni adalah untuk mengelakkan kita daripada berlaku kesalahan. Dan kalau kita baca terang, tiba-tiba berlaku salah, ada orang yang lebih alim atau lebih ingat, ya, tentang apa yang kita baca sebab dia pun pernah baca dan ataupun dia pun memang baca ayat tu, maka dia boleh berikan teguran sebab kita baca terang. Cuba kalau kita baca perlahan dari segi suaranya, macam mana orang lain nak tegur? Nak tegur ni kena betul-betul pasti, confirm betul-betul silap, baru kita menegur dengan hikmah dan mau'izah, dengan cara bijaksana, ya, dengan cara nasihat, ya. Itu sifat bacaan Nabi SAW yang pertama. Jadi kalau baca Quran, biar terang-terang, jangan maknanya samar-samar bunyi, ya. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, haddatsana Muhammad bin Bashar sana Wahb bin Jarir ibn Hazim sana Abi an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مدا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ya. Yang ini pula kalau kita perhatikan diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar. Arabnya Bashar, Muhammad bin Bashar, daripada Wahab ibnu Jarir, ataupun dibaca juga Jurair bin Hazim. Sana Abi, daripada ayahnya. Tengok ni, dia tali menali itu, berita itu diriwayatkan. Kita pun ambil sunnah ni kalau boleh dapat berita daripada junjungan Nabi SAW yang kita diberitahu oleh alim ulama, oleh tuan-tuan guru kita, maka kita wajib menyampaikan atas meraihkan sifat baginda Nabi dengan sifat tabligh, menyampaikan. Maka kita wajib menyampaikan kepada, pertama, sanak saudara kita yang tak dapat hadir, kedua kepada jiran tetangga, dan ketiga kepada rakan taulan. Wajib kita sampaikan, kepada mereka, ya. Jadi ini dia datang satu budaya sunnah, yang mana budaya menyampai, mengingat-ingat, menegur-negur yang Allah sebut dalam surah Al-Asri, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang tak rugi, orang yang senantiasa berpesan-pesan, mengingat-ingat akan benda-benda perkara yang benar,
dan juga mengingat-ingat, berpesan-pesan dengan benda-benda ni dengan sabar. Sebab apa? Sebab sabar ni sesuatu yang amali, sesuatu yang praktikal. Jadi kita pun kena sampaikanlah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat baginda Rasul SAW. Kita tengok dia ambil cerita ni daripada ayahnya, menunjukkan ayahnya adalah orang yang selalu bercerita. Ambil cerita pada sahabat, menunjukkan kalau mereka berjumpa ni, memang mereka akan bercerita benda-benda yang tidak lara. Cerita apa? Cerita yang Nabi ceritakan kepada mereka. Macam kita jugalah. Oh, kuliah tadi, ya ustaz bercerita begini. Kalau kita ziarah saudara mara kita lepas ni, katakan, bawa cerita, jangan hilangkan langsung cerita pagi ni. Mudah-mudahan dengan cerita yang kita ceritakan kepada saudara mara kita, rakan tahunan kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan kita doa Allah akan buka pintu hati mereka-mereka yang disebutkan tadi untuk mendengar cerita tu, ya, cut short sikit daripada melalui dia terus datang sendiri. Ini memerlukan satu usaha yang dipanggil dakwah. Ya, wajib kita ni semua jadi da'i atau du'at jamaknya, iaitu pendakwah. Ya, baik. Dan daripada ayahnya, dan ini bersumberkan daripada Qatadah, ya, daripada Qatadah, Qafta alif darta marbuta, seorang sahabat namanya Qatadah. Sedap nama. Nah, takut kita ambil nanti jadi tadah saja. Kalau tadah ilmu tak apa. Tapi tadah air hujan, minum air hujan asid je. Ambil Qatadah. Ya. Dan ini ada beberapa bayi yang sedang menanti saya nak bagi nama. Daripada Pantai Timur sampai ke Selangor, nak tunggu, nak suruh ustaz bagi nama, dia kata. Saya kata boleh, tapi mau jangan repair lah nama aku beri. Ni aku beri molek dah, mau nak tambah hujung, nak tambah pangkal, ni aku tak kenal. Mundak dari aku, terima 100%. Baru aku beri. Tidak ada payah, sebab aku nak beri nama ni, aku tunggu 3 hari. Minta doa kepada Allah, ya. Keberkatan nama tu, bukan beri gitu. Yalah, baik. Ini cerita nama Qatadah, ya. Dikatakan bahawa aku bertanya kepada Anas bin Malik, seorang sahabat yang begitu akrab, ya, hampir dengan baginda Rasul SAW, ya. Bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah SAW? Bagaimana Nabi ini, sifat bacaan Rasulullah SAW, ya. Maka dia menjawab, maddan, bermad. Bermad ni maknanya Nabi baca panjang. Panjang ni bukan makna tul, bukan makna Nabi. Memang Nabi baca surah panjang-panjang, tapi panjang dalam arti kata hadis ini ditafsir oleh ulama muhaddithin. Panjang ni maknanya di tempat panjang Nabi baca panjang, di tempat pendek Nabi baca pendek. Maknanya bertajwid. Itu maksudnya. Hadis ni kita nak kena baca syarah dia. Maknanya Nabi baca tempat panjang, tempat pendek, ya, tanpa mengabaikan perkataan-perkataan tersebut. Kalau panjang makna lain, kalau pendek makna lain. Ada yang begitu keadaannya. Tapi nak ceritakan Al-Quran ni adalah bahasa Arab, ya. Memang Nabi baca dia faham, walaupun bersifat ummi di permulaan. Tapi jangan lupa Nabi senantiasa bersifat faqih, bijaksana. Daripada sifat seorang yang tidak tahu membaca dan menulis sebelum turunnya wahyu di Gua Hira, akhirnya sahabat yang pintar pun mengambil bacaan daripada baginda Rasul SAW secara talaqqi wal musyafahah. Itu nak cerita bahawa Al-Quran ni mukjizat, ya, Rasulullah SAW yang bukan karangan baginda SAW, melainkan mutlak daripada Allah Rabbul Jalil.
Jadi maknanya Nabi baca tempat panjang, dia baca panjang, tempat pendek, dia baca pendek. Ya. Sebab itu satu ketika bila Nabi bersama sahabat, ada seorang sahabat lain, dia baca salah, maka Nabi pesan kepada sahabat di sebelah dia, suruh tegur sahabat yang sedang membaca itu. Arsyidu akhakum, dia kata, pergi kamu bagi petunjuk, kamu bagi teguran, kamu betulkan bacaan saudara kamu yang salah, kata Nabi. Tapi dengar, tapi selagi ada sahabat yang boleh secara counselling ni, secara psikologi boleh tegur, Nabi akan melalui sahabat. Sebab sahabat-sahabat ni, bila Nabi tegur, oh dia memang berterima kasih, syukur sangat, tapi sentuhan dia tu lain bila Nabi tegur. Jadi Nabi guna juga orang tengah kadang-kadang. Arsyidu akhakum, kamu pergi tegur saudara kamu bacaan dia tu salah. Ya. Dan dalam bila Nabi dah tarbiyah sahabat macam ini, yang ditegur tu sebenarnya, ya, bacaan tu memang bacaan salah lah. Walaupun yang baca tu sahabat orang Arab. Nak ceritanya Al-Quran ni bukan mesti orang Arab baca betul. Sahabat Nabi pun baca salah, supaya ini menjadikan iktibar bagi umat di belakang hari. Ya? Kalau sahabat Nabi pun kena tegur, imam kita tak boleh kena tegur. Banyak cantik muka-muka. Ustaz-ustaz kita yang bukan bidang Quran tak boleh kena tegur. Kan? Mana sahabat Nabi pun Nabi suruh tegur. Dan sahabat menerima. Tidak bantah bangkang, tak tentu pasal. Dalam satu ketika bila sahabat ni sudah dibiasa begini, maka mereka terbawa-bawa dalam kehidupan mereka, seperti Abdullah ibn Mas'ud, seorang qari Nabi SAW, yang Nabi pernah menangis bila Abdullah ibn Mas'ud baca Quran. Abdullah kata, bukankah Quran turun padamu ya Rasulullah? Kamu lebih berhak membaca daripada aku. Dah, aku pun sekali-sekali, kata Nabi, nak dengar orang lain baca. Bila Abdullah baca, sedap suaranya, ya, maka Nabi menitiskan air mata. Begitu. Jadi saudara, Abdullah ibn Mas'ud ni, bila dia dengar ada seorang sahabat membaca satu ayat yang diantaranya ada perkataan di dalam itu yang berbunyi lil fuqara'i. Cuma zaman Nabi tak dikatakan itu mat wajib muttasil, sebab zaman Nabi ni dia bersifat amaliyah, bersifat praktikal. Kalau panjang dibunyikan. Macam mana panjang? Sebab itu sahabat dengar Nabi baca. Yang sahabat dengar Nabi baca, itulah namanya talaqi wal musyafahah. Pergi menghadap Nabi itu namanya talaqi. Dengar Nabi baca tu namanya musyafahah. Ya. Maka ditegur oleh Ibnu Mas'ud kepada sahabat yang baca salah ni. Dia kata Nabi tidak membaca pendek di situ, tetapi Nabi memanjangkan. Padahal lil fuqara ni kalau baca panjang pendek makna sama, yakni bagi golongan fakir, golongan miskin. Baca panjang pun lil fuqara makna sama, lil fuqara makna sama. Tapi nak cerita kan bahawa Quran ni bukan bersangkut dengan makna saja mesti betul sebut, tetapi panjang pendeknya juga mesti diperbetulkan. Sebab itulah ulama-ulama yang memberi tanda kepada Quran ni, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa membuat inovasi, satu proses inovasi kepada penandaan Quran sampailah Quran yang ada depan batang hidung kita sekarang ni. Untuk menunjuk dan membezakan kepada kita, ada tanda ini bacanya macam ini, ada tanda ni panjangnya macam ini, ada tanda ombak bacanya 4 harakat, ada tanda ombak diikuti oleh sabdu bacanya 6 harakat. Tanda-tanda itu untuk memberi panduan kepada kita supaya kita membaca dengan betul tempat-tempat yang panjang dan tempat-tempat yang pendek. Bukan main bantai je. Yang main bantai je lah, itu yang dinamakan berlakunya lahan dalam tilawah, kesalahan di dalam kita membaca Quran. Ya, dan kalau dalam ujian musabaqah, ya, dia boleh sampai potong 2 markah. Kalau buat lahan jali salah baris, 2 markah terus potong.
Tak ada maaf. Nak tunjukkan pemarkahan tu melambangkan status bacaan kita. Sama ada bacaan kita tak salah ataupun bacaan kita tak sepatutnya buat macam itu. Sebab itu adanya hakim di dalam tilawah. Ya. Jadi zaman Rasulullah SAW ni hakimnya baginda sendiri. Hakimnya sahabat-sahabat baginda yang berstatus qurra. Sebab itu bila Al-Quran ditulis selepas wafatnya baginda Rasul SAW, lebih daripada 4 buah Al-Quran itu, ya, maka dikirim ke negara-negara Islam. Bukan saja dikirimkan Al-Quran itu saja, maka dikirim berserta dengan qarinya, untuk memastikan Al-Quran ini dibaca dengan betul. Dan qari yang dipilih itu adalah mereka-mereka yang betul-betul alim dalam Quran, supaya bacaan mereka ni menjadi ikon, akan dicontohi oleh negara-negara Islam yang lain. Itu sebenarnya quality control. Bahawa Quran ni bukan bersifat teori, buku saja, tapi dia bersifat amali. Ada maknanya orang yang menyertai Quran itu untuk memastikan, ya, berlakunya proses yang sepatutnya. Sebab itu sekarang pun ulama-ulama di Mesir khasnya, ada di antara mereka yang menulis kitab, maka disertakan dengan kaset. Di antaranya adalah Imam Masjidin Nabawi. Dia tulis Al-Mulakhas, maka dirakamkan kaset suara dia. Ada kaset, sekarang ni CD pula. Maknanya kitab itu disyarah oleh orang yang menulis. Suara orang tu akan berbunyi bila kita pasang. Ini sebenarnya mengambil sunnah sahabat. Sahabat buat lama lah. Bukan hantar CD, hantar orang tu. Bukan CD, CD dia hantar. Kena pergi sama. Nak ceritakan, ya, supaya dia bertanggungjawab di atas ilmu yang Allah izinkan kepadanya. Ini semua tuan-tuan dibuat semata-mata untuk mengawal supaya tidak berlaku lahan di dalam bacaan. Malahan dibukukan Quran pun apabila berlaku lahan di kalangan tabi'in, di kalangan apa ni yang hidup di zaman tabi'in, dia baca Quran salah baru, maka berlakulah penulisan, penandaan tanda-tanda Al-Quran. Sebenarnya untuk mengelakkan lahan dah semua ni. Dibuat apa juga proses daripada sahabat sampai tabi'in, sebenarnya untuk mengelakkan berlaku lahan, sama ada lahan jali ataupun lahan khafi. Saya rasa fakta itu amat penting untuk diketahui. Ya, kita relatekan dengan sirah baginda Nabi, sirah sahabat, ya, radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi Nabi membaca Quran dengan maddan, maknanya ringkasnya bertajwid. Bila bertajwid termasuk di dalamnya berfasahah, yakni dengan ciri-ciri kelancaran yang sepatutnya. Baik, kita terus lihat kepada hadis yang ketiga. Dalam susunan ni hadis yang ke-301. Ya. Dia kata di sini, haddatsana Ali bin Hujr sana Yahya bin Sa'id al-Umawi an ibn Jurayj an ibn Abi Mulaikah. Nama yang sama balik, tengok, menunjukkan sahabat ni berdamping dengan Nabi. Hadis yang tadi ada nama Abi Mulaikah, hadis ni pun ada nama Abi Mulaikah. Macam tuan-tuan lah, bila kuliah saya selalu ada, maka saya sebut nama tuan-tuan selalu. Maknanya selalu ada lah tu. Kalau jarang disebut, tu nama kadang-kadang. Kalau sekali-sekali timbul, namanya jarang-jarang. Jarang-jarang. An Ummi Salamah, lagi sekali disebut nama perempuan ini, perempuan yang mulia, ya. Ummi Salamah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu thumma yaqulu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. yakni surah Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 3. Dalam hadis ini dipetik sampai ayat 3 sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Ini diriwayatkan daripada seorang sahabat yang namanya Ali bin Hujr. Ya. Daripada diambil pula ni daripada Yahya bin Sa'id Al-Umawi. Ini Al-Umawi, bukan Mawi. Ya, ini Al-Umawi. Ya. Daripada Ibnu Juraij. Daripada Ibnu Abi Mulaikah, yang bersumberkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia nak ceritakan bagaimana sifat bacaan Nabi SAW. Ya. Ini juga walaupun dia tidak berkaitan dengan lahan, tetapi berkaitan dengan sunnah bacaan. Sunnah bacaan, sekiranya keadaan mengizinkan, kita sedapat mungkin bacalah begitu. Ya, atau bacalah begini. Sifat bacaan Nabi SAW, Nabi memotong bacaannya. Nabi memotong makna memberhentikan. Nabi memberhentikan atau Nabi memotong bacaannya pada setiap ayat. Mana akhir ayat Nabi potong, Nabi berhenti. Beginilah cara membacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian beliau berhenti. Ya. Thumma yaqifu. Kemudian beliau berhenti. Makna waqaf. Apa makna waqaf? Berhenti dengan bernafas. Itu waqaf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu waqaf. Ar-Rahmanir Rahim. Itu waqaf. Dia kalau Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, itu bukan waqaf, itu nama sakta. Yang ini yang ramai orang baca salah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru berhenti. Itu baru berhenti. Yang tadi rupanya tak berhenti. Yang tadi rupanya ada ciri-ciri sakta. Tak betul lah. Lepas tu dia guna thumma yaqifu. Kemudian Nabi berhenti. Berhenti itu apa? Berhenti itu maknanya macam kita berhenti kereta dah, matikan enjin bila dekat pam minyak dah. Sebab ada kejadian meletup tangki minyak tak? Kerana tak matikan enjin. Bubur denda sampai berapa ribu kat tiang tempat pam minyak tu. Mana kalau isi minyak berhenti, mana matikan enjin. Bukan matikan enjin je, cabut kunci tu pula kat situ. Dan macam-macam lagi safety yang kena jaga. Jadi begitu juga safety dalam bacaan Quran. Begitu bila Nabi baca, dia berhenti. Mana berhenti? Berhenti suara, berhenti nafas, sedut nafas balik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi tak perlu sampai berbunyi macam orang nak scuba diving. Sedut. Gitu. Dia scuba ni cara menyedut nafas tu lain. Dia bukan. Itu macam tikus. Dia scuba ni kan. Gitu. Saya pun belajar juga. Tak belajar.
Nak cerita. Jadi kalau kita baca Quran taklah macam itu Haji Muslim. Ya, nak wirid lepas sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai berbunyi dekat mikrofon. Tak bentar mikrofon baru beli belah-belah ribu. Dah. Bukan sampai macam itu, tapi maknanya nampak dah naik dia punya bau ni, dia menyedut nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Jangan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Naik juga bau tapi dia tak sedut. Dia terus. Itu tak mau. Itu maksud. Kalau saya tak buat macam itu tuan-tuan susah sikit nak faham. Bila saya buat, tuan-tuan jangan mengumpat saya. Tengok ustaz dah over dia. Over benda kok. Aku nak mati depan ni. Nak royak kemu, nak bagi mubah. Bukan tu aku over. Mu dapat dosa kering ni. Orang biarlah dapat pahala basah. Mu nak dosa kering. Jadi kita gini. Ya. Jadi nak ceritakan bahawa begitulah. Lalu dibaca thumma yaqul Ar-Rahmanir-Rahim. Thumma yaqifu, kemudian beliau berhenti. Ya. Wa kana yaqra'u, ya, selanjutnya dibaca Maliki yaumiddin. Itu sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang boleh juga kita buat macam ini. Kalau hari ini cuti, besok cuti, dan tak ada nak pergi mana-mana lepas sembahyang Isyak, baca lepas imam macam itu. Tapi kalau esok kerja, dia punya mind setting dah lain. Kalau boleh dia minta Pak Imam baca surah pendek-pendek, dia sembahyang Isyak. Esok dia dah nak kerja, dia nampak kerja, kena pula outstation pula. Jadi maknanya nak bawa bacaan selaku seorang imam, dia kena ambil kira banyak perkara. Ya, supaya maknanya meraihkan jugalah tuntutan makmum di belakang ni, yang mengharapkan sesuatu walaupun tak diberitahu. Ya. Itu bacaan, sifat bacaan Nabi, baginda Nabi SAW. Maknanya dia potong setiap akhir ayat. Perlu juga dimaklumkan, oleh kerana Al-Quran ni wajib diambil secara berburu. Ada juga akhir-akhir ayat itu tidak perlu dipotong. Tapi setengah-setengah ahli Al-Quran, dia potong dua akhir ayat nak menunjukkan itu akhir ayat. Tapi dari sudut hukum fasahah adalah lebih baik disambung. Contohnya fawailul lil musallin. Ada ahli Quran yang berhenti situ, nak tunjuk situ akhir ayat. Terutama bila kita nak mengajar budak-budak ataupun kita nak mengajar orang yang baru convert. Tapi kita mesti counter balik bahawa ayat di sini sebenarnya lebih baik sambung. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Kita kena terangkan pula, clarify dengan dia orang, ini bulat tapi maknanya bertaut, maknanya berkait. Itu nama mengajar Al-Quran. Kalau tidak, jadi mengaji Al-Quran sajalah. Ya. Sebab itu kita nak bercakap tentang ilmu, kita bukan berhujah dengan kaset-kaset yang dibaca oleh orang-orang Arab. Sebab mereka kesudukan masa untuk menerangkan dalam kaset tu. Sebab itu mereka berhenti fawailul lil musallin. Tapi janganlah bawa kaset tu tunjuk kat ustaz. Ustaz, kalau kaset tu berhenti, saya nak tanya dia balik, mu ada berapa banyak kaset kan? Berapa banyak kaset mu ada? Paksa tu saja, mu jangan kajet banyak lah. Aku ada waktu 4 versi ada. Bagi ke dia. Ya. Allah. Kadang-kadang orang kita ni dia hujah begitulah. Baru ada satu, dia punya kempennya, ya Allah, macam pilihan raya umum. Bukan macam pilihan raya kecil. Macam pilihan raya umum. Kalau dia dapat satu-satu info tu, kejut pun. Ya. Baik, kita teruskan. Hadis yang ke-302 kalau ikut susunan kitab ni.
Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, lagi naik nama Qutaibah ni. Qutaibah ni orang lelaki tau, walaupun bah ujung ni. Bagi orang Melayu kita, kalau bah ni ujungnya perempuan ni dah Taibah, apa lagi, Adibah. Ya tak? Tapi Qutaibah yang ni lelaki. Abu Hurairah tak juga ujungnya lelaki. Qutaibah ni lelaki. Ibnu Sa'id. Thana Al-Layth an Muawiyah bin Salih an Abdullah ibn Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Tengok, kebanyakannya bersumber pada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang paling layak dan paling tepat dan tentunya betul 100% cerita tentang suami adalah isteri. Bagi isteri tak boleh bercerita sangat dengan orang lain, kan? Tapi yang tahu kita ni suami-suami ialah isteri kita, betul tak? Kita pun tak berapa tahu tentang isteri, betul tak? Kan? Isteri tahu kita suka makan apa, suka minum apa, hari apa, suka pakai baju apa. Ya, isteri tahu. Baju luar kita dia tahu saiz, baju dalam kita dia tahu saiz, baju dalam yang dah koyak dia tahu letak kat mana, baju dalam yang belum buka plastik dia tahu kat almari mana. Betul tak? Pinggang kita dia tahu berapa saiz. Cuba tanya kita tentang isteri kita. Wah, tak tahu benda. Isteri awak suka makan apa? Nampak semua dia letak je, Ustaz. La ilaha illallah. Kasar dia ni, Ustaz, yang berkepak tolak kepak kapal terbang, yang melata tolak gerabak kereta api je dia. La ilaha illallah, kasarnya suami. Ni silap pilih agak ni. Ya, cuba tanya ya. Baju isteri saiz berapa? Memang tak tahu lah. Beli-beli terbesar. Rupanya dia ingat isteri satu lagi saiz besar. Punya rahsia dengan isteri, rupanya dah ada dua, double barrel. Beli saiz silap bagi kat isteri. Kan? Anak kecil tak ada, rupanya terbeli baju anak, isteri satu lagi. Bubur dalam satu beg. Keluar-keluar, bang, ni baju kecil je. Oh, ni nak bagi ada anak punya office mate apa. Dah, tu niatnya begitu, tapi bagi juga. Itulah kita dengan isteri kita ni, tak berapa jauh. Tapi ni nak cerita bukan cerita tu. Nak cerita hadis tentang Nabi baca Quran ni. Sumber hujung dia tu isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam orang tanya kita lah, isteri suami ni baca Quran dekat rumah. Berat. Surat khabar banyak. Apa surat khabar? Surat khabar saya besar, surat khabar saya kecil. Bahasa orang putih, bahasa Melayu, memang itulah yang dia hadap dia sebelum tidur. Kadang-kadang mimpi pun cakap orang putih. I hate you. Dalam mimpi aku pun tengok-tengok ada foto dia kat orang putih. Mimpi dia jadi raja, mimpi dia jadi hantu. Dia ni sebaik apa, tidur tak basuh kaki. Itulah ya. Tapi kalau kita tengok bagaimana isteri Nabi, betul lah Aisyah katakan khuluqul Quran. Adalah Nabi ni akhlaknya akhlak Quran. Itu maknanya sebelum tidur dia baca Quran. Quran ni, Nabi ni sahabat sifat satu lagi macam Quran hidup, macam Quran yang berjalan. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusirru bil qira'ati am yajhar? Qalat kullu dhalika qad kana yaf'al, qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara, faqultu alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri si'ah. Ataupun dibaca dengan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah, boleh juga. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang akhirlah kita tengok ya. Nampaknya kita akan sambung
Kitab ni ada sikit lagi, dia sempurnalah tajuk ni. Sebab bila orang kata baca kitab Asy-Syama'il tentang cara Nabi baca Quran, kata kami dah mendengar tajuk itu dibaca oleh guru kami. Jadi kita akan sempurnakan siri akan datang, kita sambung sikit lagi, lengkaplah 2 siri bagaimana Nabi membaca Al-Quranul Karim. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Qutaibah, ya, seorang sahabat daripada Al-Laits, daripada Muawiyah dengan ain, bukan Muawiyah. Nak sebut nama Arab ni pun biar betul hamzah ke ain ke. Lebih-lebih lagi orang kita ni mengajar jarang menulis. Saya tak menulis lah sebab ni nak pegang kitab ni, tapi saya sebut Muawiyah sebab ada orang kata Muawiyah. Salah. Nama ni tolong kita orang ni berat sikit, ya. Saya ada pejabat-pejabat, saya suruh buat surat, nama salah, saya reject. Saya kata nama saya Aru, bukan Aru, tolong ambil balik. Padahal dia nak buat surat tu melalui. So be specific lah sikit. Nama ustaz je bagi betul lah. Nama bapa ustaz pun je bagi betul. Sebab tak ada saya tanpa bapa, dengan izin Allah. So nama ustaz tolong betul, jangan nama YB je nak betul, ya. Nama ustaz dia betul, R-U-S-L-I, itu nama saya. B-M-D-Z-A-I-N, Mat Zain. Bukan Mat Zain. Mat Zain tu orang Indon. Mat Zain gitu. Zain makna orang biasa. Ini cerita Muawiyah ni tadi ni. Muawiyah bin Saleh. Muawiyah bin Saleh, dan juga daripada Abdullah bin Abi Qais. Abdullah bin Abi Qais radhiyallahu anhu. Apa katanya? Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau baca ni secara yusirru, cara macam berbisik, cara sir. Nabi baca perlahan, baca Quran ni qahar ke? Baca perlahan ke? Sir, secara berbisik ke? Secara suara yang perlahan ke? Macam kita sembahyang Zuhur dan Asar. Adakah Nabi baca Quran perlahan suaranya? Ataupun jahar, ataupun secara kuat bacaan baginda Nabi SAW. Sahabat nak tahu sampai macam itu. Bukan setakat nak tahu bila Nabi baca Quran. Nabi baca Quran ni suara perlahan ke, suara kuat? Sahabat nak tahu. Allahu Akbar. Aisyah menjawab, semuanya. Maknanya dua-dua Nabi buat. Ada masa Nabi baca perlahan dan ada juga Nabi baca kuat. Sesungguhnya semuanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang Nabi membaca secara sir, secara berbisik sifat bacaannya, dan kadang-kadang beliau menyaringkannya, makna membaca kuat. Bila dia dengar macam itu, datang kepuasan, kelegaan dia pada batang tubuh sahabat yang bertanya. Aku mengucapkan Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah apa dia? Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Ini ucapan sahabat bila dapat jawapan yang benar tentang Nabi SAW. Bila Aisyah cerita, sahabat nak rasakan kepuasan, confirm dah dapat bagaimana Nabi buat. Sebab mereka ni sangat menjaga apa yang Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yakni Al-Quran dan Sunnahku, kamu takkan sesat selagi kamu pegang. Maka bila Aisyah bagi tahu Nabi baca Quran ni, itu salah satu sunnah. Dan mereka melafazkan Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan perkara ini luas yang tidak terbatas. Maknanya begitu luas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kesempurnaan itu dikurniakan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita paling tidak pun kalau dapat berita-berita yang baik, berita-berita yang memuaskan hati, paling tidak kita kata Alhamdulillah. Jangan duduk diam saja.
Dapat apa-apa juga, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nak memuji sesuatu, Masya Allah, dah kita rasa lemahnya kita ni tengok perkara-perkara yang mengaibkan, ya, perkara-perkara yang kita tidak redha, kita pun kata la haula wala quwwata illa billah, ya. Kita takjub dengan sesuatu, subhanallah. Kita dengar berita-berita sedih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut ini kalimah-kalimah thayyibah, ya, kalimah-kalimah yang baik, yang sewajarnya kita jadikan ianya permainan di bibir mulut kita. Begitu juga dengan sahabat. Bila Aisyah kata Nabi baca Quran, kadang-kadang baca perlahan, kadang-kadang baca kuat, maka sahabat pun menyatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Elok kita tulislah ni, ambil sunnah dia dah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Ini bila dapat tahu apa yang diberitahu oleh isteri Nabi tentang perbuatan Nabi. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Cuba ikut. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Sekali lagi. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Tiga kali. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Apa dia punya mafhum dia, pengertian dia? Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan perkara ini, yang telah menjadikan perkara ini luas, tidak terbatas. Luas, tidak terbatas, infinity. Begitulah perbuatan baginda Nabi SAW. Jadi kalau kita dapat dengar apa-apa sunnah Nabi dan kita nak amalkan, mudah-mudahan kita dapat amalkan, kita pun lafazkan Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Kita dapat apa juga sunnah yang Nabi lakukan, sama ada daripada kuliah ataupun daripada bacaan dan sebagainya, asalkan sahih. InsyaAllah yang baik daripada Allah silap nama saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل